Majlis mempersilakan Datuk Haji Awang bin Hashim yang berhormat pendang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kehendak rakyat banyak terbenam, inflasi meningkat bagai tak terkata. Giliran saya soalan nombor 6. Soalannya berkenaan geran per kapita. Yang berhormat Menteri. Pendang. Pagi-pagi keluar bersenam. Pagi ini soalan 6. Tuan Yang di-Pertua, untuk maklumat yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, pemberian mengikut bilangan orang ataupun dengan izin capitation grant merupakan pemberian selaras dengan peruntukan perkara 109/1/A Perlembagaan Persekutuan yang bertujuan untuk membantu kerajaan negeri dalam usaha perbelanjaan mengurus, iaitu tujuan utamanya. Pemberian ini disalurkan secara terus kepada kerajaan negeri sebagai salah satu bentuk terimaan daripada kerajaan persekutuan. Pemberian ini telah melalui beberapa pindaan yang mana kadar semasa adalah berdasarkan kepada pindaan yang diluluskan melalui Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2002 ataupun Akta 622 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2002. Berdasarkan kadar semasa, jumlah peruntukan yang disediakan kepada negeri tetap meningkat pada setiap tahun. Untuk makluman yang berhormat jua, Kerajaan Persekutuan sentiasa meneliti semua pemberian yang diberikan kepada kerajaan negeri secara menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada satu-satu pemberian sahaja. Contohnya ada 12 jenis pemberian daripada Kerajaan Persekutuan kepada pihak berkuasa negeri. Pada tahun 2023, Kerajaan Persekutuan dalam 12 pemberian tersebut telah menambah baik 3 jenis pemberian kepada kerajaan negeri, iaitu bersatu, pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup ataupun pemberian tahap yang telah dinaikkan peruntukan daripada 330 juta ringgit kepada 400 juta ringgit. Keduanya, pemberian penyelenggaraan jalan ataupun pemberian pemperuntukan maris dinaikkan kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 5.05 bilion pada tahun 2022. Dan ketiga, pemberian dengan izin Ecological Fiscal Transfer EFT yang dinaikkan kepada 150 juta ringgit berbanding 70 juta pada tahun 2022. Penambahbaikan pemberian ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kewangan Negara tahun 2023 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri serta dianggotai oleh semua Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kementerian Kewangan akan sentiasa komited untuk mengkaji secara berterusan dan menimbang penambahbaikan ke atas pemberian-pemberian kepada kerajaan negeri secara menyeluruh tertakluk kepada kemampuan kewangan semasa Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat pendang. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Saya subject to the grant per kapita. Terima kasihlah atas jawapan yang berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan grant per kapita. Cuma saya nak sekali lagi saya menyentuh berkenaan dengan grant per kapita ini tidak pernah disemak semula dengan izin review and revise sejak tahun 2002, iaitu sudah 21 tahun, satu jangka masa yang cukup lama. Dalam pada itu, kita juga telah sedia maklum bahawa kadar inflasi semakin meningkat. Sekarang ini masih lagi kekal pada 100,000 orang yang pertama, kerajaan membayar RM72 per head dengan izin. Yang kedua, 500,000 orang yang berikutnya mengikut kadar RM10.20 bagi setiap orang. Yang ketiga, 500,000 orang yang berikutnya mengikut kadar RM10.80 bagi tiap orang. Bagi yang selebihnya mengikut kadar RM11.40 setiap per head, per kepala dengan izin. Yang ini sudah 21 tahun. Ini yang kita bangkitkan. Adakah kerajaan bercadang untuk review? Jadi bahkan sepatutnya era pasca pandemik inilah membuka ruang kepada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan campuran ini untuk melakukan semakan semula dengan izin revision terhadap kadar pemberian geran per kapita kepada negeri-negeri supaya nilai yang diterima ini setimpal untuk perbelanjaan setiap negeri. Saya minta izin sikit sebab ini soalan ini penting. Geran per kapita agihan full distribution from federal to the each state dengan izin. Silakan Yang Berhormat. Okey. Adakah kerajaan bersedia menerima atau mempertimbangkan cadangan ini dan bersifat adil tanpa diskriminasi terhadap negeri yang ditadbir oleh pembangkang? Buktinya,
Kita tengok baru ini Pulau Pinang dengan mudah saja mendapat peruntukan LRT sebanyak 10 bilion. Sedangkan Kedah nak minta berjumpa atau berbincang dengan Perdana Menteri pun tak dapat sehingga sekarang. Saya nak mencadangkan tidak ada perkara yang tak boleh diselesaikan dengan perbincangan. Kecuali kita bertegang. Kita duduk meja, kita bincang. Masalah peribadi kita letak tepi, ini pengurusan negara untuk rakyat. Jadi saya harap Perdana Menteri yang ada sekarang ni berlapang dada, tidak koyak. Kita boleh bincang untuk kepentingan rakyat. Peribadi kita buat masalah, mahkamah akan selesai yang tu. Sekian. Itu soalan saya. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya rasa mungkin YB dia kata peruntukan adil kepada setiap negeri. Peruntukan mengikut bilangan orang ni dia bukan ikut politik, bukan ikut keahlian politik, dia ikut bilangan penduduk. Kalau Pulau Pinang ada penduduk yang ramai, maka kalau dikira dari segi formula dia akan lebih tinggi. Tapi untuk maklumat YB Pendang, untuk Kedah memang ada kenaikan dan kenaikan pada tahun ini adalah untuk Kedah 1.04% melebihi paras purata, kenaikan purata bagi setiap negeri. Jadi memang ada kenaikan WIMA untuk negeri Kedah. Dan untuk pengetahuan dan maklumat yang telah saya kongsikan tadi, pemberian kepada negeri bukan setakat pemberian capitation grant. Saya nak bagi contoh pemberian tahap yang bertujuan membantu kerajaan negeri dalam projek-projek infra, pembangunan dan sebagainya untuk orang kampung. Untuk pemberian tahap tahun 2023, Kedah sebenarnya merupakan penerima ketiga tertinggi selepas Kelantan nombor 1, Sabah dan kemudian Kedah. Jadi kalau nak kira politik memang tidak ada kaitan dengan politik lah, Tuan Yang Di-Pertua. Saya setuju dengan hasrat YB Pendang untuk mengkaji semula dan saya minta supaya mungkin perkara ini di sebelah kerajaan negeri dia boleh bawa ke perbincangan di majlis mesyuarat Majlis Kewangan Negara yang akan datang supaya perkara ini boleh diperincikan bersama-sama dan tertaluk jugalah kepada kemampuan kerajaan persekutuan. Jadi kita bekerjasama bukan saja nak membangunkan Malaysia secara keseluruhannya tetapi juga membangunkan setiap negeri. Tak kiralah negeri pembangkang ke negeri yang berpihak kepada kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bentong. Terima kasih Tuan Speaker, Datuk Speaker. Saya nak bertanya terus kepada Timbalan Menteri bahawa tadi Timbalan Menteri ada menyebut mengenai tahap. Bagaimanakah pemberian tahap ini dikira dan negeri manakah yang mendapat yang paling tinggi sekali selain negeri Kedah itu? Pemberian yang paling tinggi. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dia tanya terpaling tinggi sekali. Itu dia. Untuk pemberian tahap, tadi saya sebut dah 3 negeri teratas ialah pertamanya negeri Kelantan pada tahun 2023 menerima sejumlah 42 juta, saya bulatkanlah 42 juta ringgit. Keduanya negeri Sabah menerima peruntukan 41 juta ringgit dan ketiganya negeri Kedah 40.7 juta ringgit. Ini adalah 3 negeri teratas. Mungkin untuk Bentong mungkin nak tahu juga tentang Pahang. Pahang menerima 28.2 juta ringgit. Bagi formulanya nanti sebab dia soalan yang terkejut. Formulanya ialah berdasarkan petunjuk-petunjuk seperti kadar pertumbuhan KDNK, hasil negeri per kapita, KDNK negeri per kapita, kadar perbandaran, kadar pengangguran, rizab negeri dan juga ada petunjuk kesejahteraan hidup yang termasuk pendapatan penengah bulanan isi rumah, kadar kemiskinan, bilangan doktor per 10,000 penduduk, nisma guru dan pelajar. Metodologinya ialah berdasarkan 10 petunjuk tersebut, data bagi setiap petunjuk negeri akan dimasukkan dalam tujuan pengiraan skor. Saya boleh bagikan formula ini secara bertulis kepada YB Bentong nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan selanjutnya dipersilakan Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah Yang Berhormat Pahi Besar.